Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa bekas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menggunakan dana Yayasan Akal Budi untuk membayar bil kad kreditnya lebih 1.3 juta ringgit. Kad kredit itu digunakan Zahid dan isterinya Hamidah Khamis untuk membeli belah di gedung mewah seperti Giorgio Armani, LV dan Hermes. Timbalan Pendakwa Raya Raja Rozila Raja Toran berkata, Ahmad Zahid dan Hamidah membelanjakan lebih 1.3 juta ringgit itu untuk membeli belah dalam tempoh 2 tahun. Beliau berkata penggunaan kad kredit secara meluas bagi pembelian di seluruh dunia dan dalam negara itu boleh dilihat melalui penyata bulanan kad kredit. Raja Rozila berhujah sama ada kedua mereka memikirkan golongan miskin di Malaysia ketika mereka membeli belah di gedung mewah tersebut. Untuk rekod Yayasan Akal Budi merupakan sebuah pertubuhan diperbadankan yang ditubuhkan bagi membantu golongan miskin dan memerlukan. Tambah Raja Rozila, Ahmad Zahid juga menggunakan wang yayasan itu untuk membayar cukai jalan dan insurans 20 kenderaan miliknya serta 3 yang lain. Baik, kita ke perkembangan politik negara. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu maupun PAS pada PRN Melaka yang akan datang. Dalam sebuah program Bual Bicara malam tadi, Zahid berkata demikian ketika ditanya jika Muafakat Nasional akan bertanding dalam pilihan raya negeri itu. Oleh kerana Muafakat Nasional ini tidak pernah didaftarkan, maka saya tidak nampak ada cahaya terang untuk Muafakat Nasional itu direalisasikan sebagaimana pilihan raya pilihan kecil yang pernah diadakan. Biarlah UMNO bertanding dengan panji-panji Barisan Nasional Cago Solo. Dalam program berkenaan, Rafi juga bertanya kepada Zahid apakah UMNO akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRU ke-15 dan PRN Melaka. Saya menghormati keputusan dan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO Malaysia bagi tahun 2020. Betul. Ketetapan telah dibuat dan saya sebagai Presiden menghormati bahawa di dalam PRU ke-15 nanti kita tidak akan bekerjasama dengan PPBM. Ditanya apakah dia kecewa dengan Muafakat Nasional, anggota Parlimen Bagan Datuk itu menafikannya namun menegaskan bahawa UMNO telah dikhianati berulang kali. Ketika Zahid membuat kenyataan yang menunjukkan keengganan parti itu untuk bekerjasama dengan PAS, beberapa pemimpin kanan UMNO dan PAS mengadakan pertemuan semalam atas dasar mencari titik persamaan. Baik, dalam pada itu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menjelaskan pertemuan dengan pemimpin PAS malam tidak membincangkan soal pengagihan kerusi. Sebaliknya, kata Muhammad, ia sekadar pertemuan biasa sambil minum teh tarik kerana sudah lama tidak berjumpa. Semalam, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Washdi Dusuki memuat naik gambar pertemuan pemimpin kanan parti itu dan PAS di sebuah restoran yang disifatkan sebagai mencari titik-titik persefahaman. Selain Muhammad dan Ashraf, antara yang dilihat hadir ialah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir dan Naib Presiden PAS Idris Ahmad. Pada 3 September lalu, dilaporkan persefahaman antara UMNO dan PAS mengenai pembahagian kerusi bagi PRU ke-15 sudah mencapai 70% menerusi beberapa mesyuarat Muafakat Nasional yang diadakan sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Muhammad yang berkata mana-mana parti memenangi sesuatu kerusi sebelum ini akan kekal bertanding di kawasan berkenaan pada PRU ke-15. Sehubungan itu, kata pengarah pilihan raya UMNO itu, tidak timbul soal kedua-dua parti untuk mengubah atau keluar daripada formula yang telah dipersetujui. Polis Melaka merampas kereta rasmi yang digunakan bekas Esko Nur Hizam Hassan Bhatti di sebuah kondominium di Jalan Tun Perak, Melaka semalam. Ketua Polis Melaka Abdul Majid Muhammad Ali berkata, tindakan itu dibuat selepas Nur Hizam gagal memulangkan kereta Toyota Camry dengan nombor pendaftaran MEL3.
Daripada situ, semasa pihak polis sampai di tempat kejadian, kita dapati kereta tersebut dalam keadaan berkunci. Dan kita mohon kepada salah satu esko yang tidak memulangkan kenderaan tadi supaya datang menyerahkan balik kunci dan apa-apa juga aset kerjaan yang ada pada kereta tersebutlah. Tetapi esko itu tidak datang. Yang datang hanya pemandu, dan pemandu dia telah menyerahkan kunci kereta tersebut kepada pihak polis. Menurut Abdul Majid, kes disiasat di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan menyalahgunakan harta secara tidak jujur. Nur Hizam sebelum ini menyatakan rasa tidak puas hati kerana diarah menyerahkan kenderaan rasminya ketika anggota esko lain masih diizinkan untuk menggunakan kenderaan mereka walaupun DUN dibubarkan pada 4 Oktober lalu. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan tarikh pilihan raya negeri Melaka pada Isnin depan. Dalam satu kenyataan, SPR berkata mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi Suruhanjaya itu, Abdul Ghani Saleh. Menurut Suruhanjaya itu, ia bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya DUN Melaka seperti tarikh RID, hari penamaan calon dan pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan. Satu sidang media akan diadakan selepas mesyuarat khas tersebut. Pilihan raya negeri Melaka mesti diadakan selewat-lewatnya pada 3 Disember iaitu 60 hari selepas DUN dibubarkan pada 4 Oktober lalu. Bagaimanapun PRN boleh ditangguhkan sekiranya darurat setempat diisytiharkan di negeri itu. Ketika ini kerajaan masih belum membuat keputusan sama ada darurat akan diisytiharkan di Melaka atau sebaliknya. Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah telah diberi taklimat mengenai situasi di Melaka oleh Peguam Negara Idrus Harun. Campuran vaksin COVID-19 tidak digalakkan buat masa ini, apatah lagi untuk pengambilan dos penggalak atau 2 dos utama. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pakar Biologi dan Vaksin Farmaniaga Berhad, Dr. Ajit Pal Singh dalam satu forum hari ini. Though the immunogenicity, the antibody response is higher when you mix, but in real world the effectiveness is actually indicating that mixing should not be done for booster doses. Of course, the data is evolving. We have recommendations from FDA, we have recommendations from CDC, WHO. As of now, the guidance is if you have enough vaccine, you stay to the same one. Katanya, sekiranya campuran vaksin dilakukan, ia dikuatiri akan mendatangkan kesan sampingan yang lebih serius. In some of the cases, when you mix A and B, the side effects are much higher of the cumulative two different mixing compared to AA only. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin. Untuk Sekilas Fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari KiniTV.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.